balik di komputer. Okey, kita nak lihat beberapa indikator. Kita panggil indikator. Untuk membantu kita faham tentang apakah kepentingan sektor construction industry kepada ekonomi kita. Pertama sekali kita nak sebut berkaitan dengan GDP. Okey, mungkin kita pernah dengar GDP. GDP mungkin nanti bajet yang akan dibentangkan oleh Menteri Finance, Menteri Kewangan nanti 6 bulan November ni, dia akan sebut GDP lah. Okay. GDP stand for what? Gross Domestic Product. Ataupun dalam bahasa Malaysia kita sebut KDNK. Keluaran dalam negara kasar. Okay. Jadi contohlah keluaran dalam negara kasar. Jadi, apakah kepentingan GDP ataupun KDNK ni kepada petunjuk ekonomi sesebuah negara? Dia ni macam kita panggil, contoh sekarang ni dalam zaman-zaman COVID ni, kan kita semua tembak orang guna temperature tu kan. Itulah petunjuk ni, petunjuk sama ada orang tu demam atau tidak. Sama juga, GDP ni diguna pakai sebagai petunjuk. Tetapi katakanlah kita pakai temperature tu, orang tu demam, tak semestinya dia kena COVID kan. Cuma dia indikator saja. Nak tahu dia kena COVID tidak, kena buat test lagi, ni itu dan sebagainya, barulah kita tahu. Sama juga macam GDP ni. Dia hanyalah petunjuk, tapi tidak semestinya sesuatu negara tu menghadapi masalah ekonomi sekiranya dia punya petunjuk ekonomi itu jadi rendah dan sebagainya lah. Okay? Kerana kadang-kadang kalau kita lihat negara-negara yang maju, dia punya ekonomi GDP dia tak tinggi mana pun, dalam 2-3%. Tetapi negara-negara yang mundur, kadang-kadang GDP ni sampai berbelah-belah persen. Jadi adakah dia berkaitan dengan satu ekonomi itu mundur ataupun maju? Itu sebenarnya tidak. Kerana GDP ni dia ada pengukurannya. Okey, apa yang diukur? Pertama, Y. GDP ni sebagai GDP ni, dia ada C. C, consumer spending. Maksudnya consumer itu siapa? Kita lah. Kalau duit kita simpan, especially bila zaman krisis, zaman COVID dan sebagainya, bukan setakat COVID, sebelum ni pun sama, orang semua takut berbelanja. Simpan duit dalam bank. Jadi menyebabkan ekonomi itu tidak berkembang. Sebab itulah misalnya kerajaan, contohnya zaman COVID ni, kerajaan bagi stimulus lah, bantuan prihatin itu dan sebagainya. Dan bila orang dapat, orang akan belanja. Bila orang belanja, itulah yang menyebabkan ekonomi itu bergerak. Itu yang kita nak. Yang I ni lah investment made by industry. Investment made by industry. Contohnya industri toke-toke dia nak buka kilang ke, nak buka perumahan ke, nak buka shopping complex ke, nak buka apa-apa juga projek yang dalam industri ini, dia keluarkan duit, itu yang menyebabkan pertambahan GDP lagi, angka tu. Excess of export over import. Ini dipanggil lebihan dagangan. Sebab tu kalau kamu tengok berita ekonomi, berita-berita pukul 6 ke, dia akan sebut lebihan dagangan sekian-sekian banyak. Itu yang kita nak. Kalau misalnya lebihan dagangan tu import lebih banyak daripada ekspor, itu maksudnya kita ni ada masalah sikit. Sebab patutnya kita dapat duit daripada luar masuk ke Malaysia, bukan duit kita keluar ke sana. Dan last sekali ialah government spending. Sebab tu kita kata tadi government memainkan peranan. Kalau government tidak spend, tidak ada duit nak spend, menyebabkan GDP di negara kita ni akan menjunam ke bawah. Jadi GDP ni, bila kita campur tadi, itulah jadinya. Okey, kita lihat contoh ekonomi Malaysia. Ekonomi Malaysia ni sebenarnya besar mana? Ekonomi Malaysia tahun ni 2018 ni punya figure
Ekonomi Malaysia ni maksudnya dalam 2.78 2.079 ataupun 2.808 trilion, bukan bilion lagi ya, trilion. Maksudnya itulah besarnya ekonomi Malaysia. Mungkin ada negara lain yang lagi besar. Kalau di US, oh dia punya ekonomi lagi lah berkali-kali ganda daripada kita. China pun sama. Lagi besar negara tersebut, lagi besar dia punya ekonomi dia. Okay. Ekonomi bukan GDP ya. Kalau GDP lain, nanti kita lihat. Okay. Bagaimana pula dengan GDP? Okay, GDP ni daripada 2.08 trilion ni ataupun 2000 bilion ni, GDP kita tak banyak tu pun. Dia lebih kurang GDP Malaysia ni lebih kurang ni, dia punya angka ni ya. Angka 2019 ni kita lihat yang ni. Ini dia. 1.4 ataupun 1.4 trilion. 1,421 bilion. Itu ialah GDP. Apa maksud GDP? GDP ialah campuran ini. C campur I campur E campur G. Semualah. Jadi itu yang membentuk GDP sebuah negara. Okey, kalau kita lihat, kenapa ada GDP itu dikira dalam bentuk peratusan? Ada peratus yang naik atau ada peratus yang turun. Contohnya, tahun 2017 GDP 58. 2018 48. 2019 43. 2020 ni nampak gayanya semua menjunang ke bawah. Kenapa peratus? Peratus ni maksudnya dia diukur berdasarkan angka sebelum ni. Dibuat perbandingan angka sebelum, angka semasa dan juga angka sebelum. Lepas tu dibahagikan dengan angka yang sebelum ni, lepas tu kita dapat perbezaan. Contohnya, katakanlah GDP Malaysia tahun lepas 1 trilion ataupun 1,000 bilion. Manakala tahun ini, kalaulah kita belanja 1,100 bilion, maksudnya perbezaan dia ialah lebih kurang 10%. Itu ialah pertumbuhan kita. Tetapi kalau kita belanja 900 bilion berbanding dengan 1,000 bilion yang tahun lepas punya, maksudnya dia dah menguncup sebanyak negatif 10%. Jadi perbezaan katakanlah tahun, contohlah nak senang, tahun 2019 dia punya GDP 1,000. 2020 900. Jadi beza dia lah 900 tolak dengan 1,000 bagi dengan 1,000. Jadi kita akan dapat negatif 10%. Ini yang dikatakan ekonomi menguncup. Seperti mana yang berlaku sekarang ni akibat daripada COVID. Okay. Jadi ini dua angka yang saya letak, angka tahun 2019 dan juga 2018. Yang kita nak lihat ni, contohnya kita beri fokus kepada construction. Ni contohnya 2018 construction, dia punya perkembangan dia. Kemudian 2019 construction adalah dia punya pertambahan dia. Cuma apa yang berlaku kepada tahun semasa. Ini dia. Tahun 2020 ni quarter. Second quarter, maksudnya separuh tahun yang pertama ni, kita dapati, nampak tak? Untuk construction ni semua menjunam negatif dan sebagainya. Maksudnya kan sampai pertengahan tahun ni hanya 11 bilion ringgit saja yang kita belanjakan. Sikit tu berbanding dengan yang sebelum ni. Jadi GDP growth ni dia dah menguncup sebanyak 44.9%. Negatif. That is not kita kata satu benda yang bagus lah. Sepatutnya dia jadi positif, tapi oleh kerana isu COVID dia jadi negatif. Okey, lepas tu pula kita nak lihat tentang construction industry ni. Berapa besar construction industry? Kita nak lihat besar sikit, kita ada angka ni.
gross output setiap tahun lebih kurang 2017 contohnya 200 bilion ringgit yang kita panggil klien tadi mengeluarkan duit untuk menjalankan projek. Biasanya construction industry di Malaysia ni antara 150 hingga 200 bilion. Tetapi oleh kerana yang tahun-tahun yang kebelakangan ni kita ada banyak projek-projek besar, jadi angka tu dia jadi lebih tinggi. Kecuali tahun inilah. Tahun ni ada masalah isu COVID. Okey, berapa pula orang yang terlibat yang bekerja dalam construction industry? Lebih kurang 1.3 juta orang. Dan itu ialah keseluruhan. Kalau kita ambil golongan profesional, termasuk kamulah, profesional ni maksudnya yang ada degree, ada diploma, bukan yang buruh-buruh. Buruh-buruh tu kategori lain. Lebih kurang 10% daripada angka 1.3 juta ni dia masuk dalam kategori profesional. Termasuk yang kamulah, engineer, supervisor dan sebagainya. Dan sebanyak lebih kurang 40 bilion diperuntukkan untuk gaji. Jadi sebab tu kita kata sektor pembinaan ni merupakan sektor yang penting kepada negara, bukan setakat dia menggajikan jumlah pekerja yang selama 1.3 million ini. Lepas tu pula dia juga pembangkit kepada industri-industri yang lain, dan dia juga contohnya contribute kepada GDP kita yang sebanyak 200 bilion satu tahun. Okey, sebab itulah dia dianggap sebagai satu sektor yang penting. Cuma tinggal lagi, kalau kita ambil contohlah, nanti kita lihat graf dia, sejauh mana construction ni contribute kepada GDP besar mana. Tadi kita dah tahu 200. Kalau kita tengok, kalau 200 bilion, daripada 200 bilion ni kita ambil 200 bilion daripada 1,400 bilion tadi, maksudnya tak banyak mana, lebih kurang dalam 4% je pun. Kalau 4%, adakah kita anggap construction industry ni sebagai industri yang sangat penting? Sepatutnya, kalau 40% pentinglah. 4% je pun. Itu yang kita nak kena faham. Construction industry ni dianggap sebagai pembangkit. Kalau siapa yang belajar kimia dekat sekolah-sekolah dulu, kalau belajar kimia, kan bila kita letak dalam serbuk sikit saja dalam air, kalau dianggap sebagai catalyst, sekejap je air tu berbuih. Dia tak perlu banyak. Sama juga nature dia dengan construction industry. Okay, kita lihat bajet tahun 2020. Tinggal lagi tahun 20 untuk tahun depan ni, bajet yang akan dibentangkan ialah 6 hari bulan November. Kita pun tak tahulah apa yang akan berlaku pada parlimen kita ni, huru-hara sekarang ni. Jadi apa pun, whatever lah menteri yang masih ada ni, kalau dia masih bersambung, dia kena bentang lah. Bila kita lihat bajet tahunan, bajet ni benda lain. Tadi saya sebut ekonomi. Ekonomi Malaysia ialah 2,000 bilion lah. GDP pula ialah 1,400 bilion. Manakala bajet pula, bajet tak banyak mana ini bajet. Bajet ialah lebih kurang 300 bilion. Sebab tu bajet lain. Bajet ni maksudnya ialah berapa banyak duit yang kerajaan yang dilantik, maksudnya kerajaan persekutuan, perlu duit untuk urus Malaysia ni. Kalau dia tak ada duit banyak tu, dia tak boleh nak urus Malaysia. Maksudnya dia tak boleh nak bagi gaji kaki tangan awam, polis, askar dan huru-hara Malaysia ni. Jadi lepas tu termasuklah pembangunan dan sebagainya yang diberikan percuma lah untuk sekolah dan pelbagai lagi lah. Itu ialah 300 bilion. Yang kita nak lihat ni daripada 300 bilion ni untuk construction ni, ini kita lihat angka ni. Ini dipanggil development expenditure. Ini yang saya sebut tadi ialah government spending. Kalau development expenditure ni memang betul-betul khas untuk keperluan pembinaan.
56 bilion. Kalau misalnya kontraktor, bila dia tengok bajet, dia akan tengok angka ni lah. Dia akan tunggu angka ni untuk dia tepuk tangan. Oh, bila dah tengok angka ni, semua pakat tepuk tangan. Oh, okey, banyak projek tahun depan untuk kita sama-sama faraid, contohnya lah. Jadi memang benda tu akan pergi kepada GDP untuk construction. Itu untuk government. Belum lagi public. Belum lagi private. Jadi maksudnya, private ni spend lagi banyak duit untuk construction industry. Government barulah 56 bilion. Tak banyak mana. Kata kalau kita campur lagi projek-projek khas yang dalam rancangan Malaysia, tapi sepatutnya dia dah align lah, sama je. Jadi maksudnya kalau 200 bilion untuk construction, kerajaan spend lebih kurang dalam 56 saja. Maksudnya 3/4 lagi datang daripada private sector. Termasuklah kita. Katakanlah kita nak renovate rumah, kita belanja duit. Itu jadi dicampur. Private sector akan keluarkan duit yang lebih banyak untuk construction industry. Okay, itu misalnya kepentingan kerajaan dalam untuk membentuk GDP construction tadi ataupun GDP ekonomi. Okay, yang ni pula kita lihat 2020 ni, second quarter ni, apa berlaku kepada industri-industri kita. Kita tengok contoh. Semua, boleh kata industri, semua down. Construction, 44% down. Yang tak down ni agriculture je, tak banyak mana. Adalah sikit lah. Yang lain-lain semua habis. Mining pun habis, manufacturing pun habis, servis lagi lah sebab orang tak boleh nak bekerja kan. Semua tutup. Servis industri ni paling besar. Share dia lah 57%. Construction 3% je. Manufacturing 22%. Ni apa lagi? Mining 7%. Agriculture 8 hingga 5%. Jadi, di antara benda yang paling kecil sekali ialah construction. Bagaimana pula construction yang share dia kecil daripada segi GDP ni dianggap sebagai very important? Itulah saya kata tadi. Sebab semua banyak benda-benda yang kita panggil servis ke, manufacturing ke dan sebagainya, semua memerlukan construction. Contohnya servis kan. Servis ni maksudnya, servis katakanlah universiti. Universiti ni bagi servis lah. Well, dia nak bagi servis, universiti ni mesti nak kena build dia punya campus. Kecuali sekarang ni itu online. Tapi universiti yang betul-betul punya, dia mesti ada campus dia, orang datang, belajar. Hospital pun bagi servis. Hotel pun bagi servis. Office bagi-bagi semua bagi servis. Jadi dia mesti ada construction untuk bangunan tu mesti ada dulu. Sebab itulah construction ni dia berkait dengan banyak industri walaupun dia tidaklah besar daripada segi angka, tapi contributionnya besar. Okey. Kita lihat contoh ini kita dah cover. Bajet tiap-tiap tahun pun kerajaan akan umumkan development ni. Nampak tak? 54, kecuali yang tahun lepas ni nampak macam banyak. Tetapi banyak tak banyak pun nampak gayanya duit tu tidak di-spend kerana isu COVID. Banyak benda tergendala, especially kerana pekerja-pekerja asing tak boleh masuk ke negara kita. Jadi banyaklah projek-projek yang ditangguhkan. Jadi duit tu banyak yang tak di-spend. Bila tak spend, jadi sebab itulah ada penguncupan daripada segi industri pembinaan dan juga ekonomi secara keseluruhan. Okey. Jadi nampak tak? Untuk yang dulu construction untuk kuarter lah. Kuarter ni kalau contoh tahun 2019 sepatutnya 47% GDP untuk construction growth. Tetapi nampak gayanya untuk tahun ni saja, nampak tak? First quarter negatif. Second quarter negatif. Jadi kalau misalnya sekarang ni dah nak hujung tahun, jadi nampak gayanya kita ni akan menghadapi penguncupan ekonomi. Betul-betul punya menguncup. Okay? Alright. Ini pula graf.
Bila kita kata GDP Malaysia ni, kalau kita plot GDP ni daripada tahun dulu lagi sampailah ke tahun sekarang, tapi dalam plotting ni hanya tahun 1970 sampai 2000. Kita dapati ekonomi Malaysia ni macam pasaran saham juga. Ada naik, ada turun. Dan kita lihat yang turunnya tahun 75. Ini ialah recession. Mungkin kamu pun tak lahir lagi. Saya pun masa tu kecil lagi. Tapi ramai orang yang, kalau orang-orang lama ni dia perasan. Ini ialah di mana pengucupan ekonomi kerana isu global recession. Ini very famous juga. Kemudian, tahun 1980 ini, start dia, hari itu kita juga ada pengucupan ekonomi kerana adanya isu mata wang diserang. Kita punya mata wang diserang. Nampak tak? Lepas tu pada tahun, yang mata wang diserang ni dekat sini ya. Yang ini juga 1985 ni juga global recession. Okay. Yang ini global recession, ni pun global. Tapi ini melibatkan negara ASEAN. Dia tidak global. Jadi, setiap kali kita menghadapi ekonomi ni, kamu nampak tak dia punya tempo dia? Berapa lama agaknya? Ini pun tempo dia. Kalau ini nampak gaya macam 10 tahun. Ini nampak gaya pun dalam 10 ataupun 12 tahun lah. 12 tahun. Lepas tu, tahun 2008 pun, kita ada menghadapi benda yang sama. Nampak? 2008 ni betul. Nampak? Dia ada pengecupan ekonomi. Ini yang kita panggil isu di US. Di US dan juga isu US ni maksudnya isu mortgage. Okay, ni di US. Lepas tu, lebih kurang sekarang ni dah 2020. Okay, 2020. Kalau kita lihat nampak tak? 2009, 2020 lebih kurang lah 12 tahun dan sebagainya. Sebenarnya orang dah, para penganalisis ekonomi dah sebut-sebut dah. Kita akan menghadapi contohnya dalam industri kita panggil pembinaan, dia ada property bubble dan kita pun tak menjangkakan, kita ingatkan itu masalah yang akan timbul. Tetapi masalah tu memang ada, yang timbul tiba-tiba COVID. Jadi secara tak langsung dia menyebabkan global recession, bukan negara kita saja. Kalau semua negara global recession, secara tak langsung memang dia akan affect. Sebab apa? Kita ialah negara yang mengeksport banyak produk-produk elektronik kita ke seluruh negara, termasuklah kelapa sawit. Jadi dengan tak adanya permintaan yang banyak, secara tak langsung dia menyebabkan ekonomi kita down. Okey. Graf ni, saya nak kamu lihat graf ni, dia ada 3 graf. Ada yang biru ni, overall GDP. Kita tengok overall GDP ni, kalau kita plot over period of time, dia akan ada naik turun. Yang ni contoh 85 turun, 97 turun, 2008 pun turun. Jadi yang COVID ni tak masuk lagi lah. Kalau kita plot pun dia akan turun juga. Dia akan menurun lah, dia punya plotting dia. Okay. Jadi, kalau kita lihat, kita plot GDP semua negara dalam dunia ni, bukan kata Malaysia saja, mesti dia akan show pattern yang sama. Maksudnya ekonomi ni adanya naik turun. Tak ada sebuah negara dalam dunia ni yang ekonomi dia sentiasa menaik, tak turun-turun. Jadi kita jangan heran. Itulah yang disebut sebagai economic cycle. Kitaran ekonomi. Kitaran ekonomi ni satu benda yang sama ada kita nak atau tidak, kita rancang atau tidak, dia akan berlaku. Seperti macam ni lah, tiba-tiba pap berlakunya COVID. Tak rancang pun, pap kena. Dah mengambil masa pula lah kita nak naik balik. Mungkin ambil masa few, kalau kita lihat 97-98 ni dia ambil masa dalam 2 tahun untuk graf ni naik balik. Dia turun, naik balik. Kalau macam ni dia lagi lama sikit. Turun,
naik balik dalam tempoh yang lama. Kemudian yang ini tak lama. Yang ini dia naik, dia turun, dia naik, dia bangkit sekejap. Kenapa dia bangkit sekejap? Ini yang kita nak cerita. Okey. Okey, itu satu graf. Graf yang pertama, economic cycle. Graf yang kedua, construction sector. Construction sector ni, dia yang warna merah ni, wow, lagi besar lah dia punya graf dia. Turun, pun turun juga kat sini. Tetapi, tahun 2008-2009, dia tak turun sangat. Sepatutnya dia turun lagi bawah. Kenapa dia tak turun? Ini yang kita katakan, construction industry ni dia bergantung kepada ekonomi. Sebab itulah dia ni sangat penting untuk kita lihat. Kerana apa? Dia isu supply and demand. Apabila ekonomi itu memuncut, jadi maksudnya orang takut nak beli. Duit orang semua simpan. Bukan orang tak ada duit, tapi orang simpan. Jadi, itu yang jadi persoalan dia. Okay? Bila orang simpan duit itu, maksudnya tidak berlakulah misalnya orang nak beli rumah baru lah, orang nak beli kereta baru lah. Sebab orang takut mungkin bulan depan tak ada bonus, gaji pun dipotong, kerja pun kena buang, jadi bahaya. Jadi tidak adanya permintaan. Jadi duit tu berkumpul dekat bank. Walaupun duit tu ada, tapi dia tidak bergerak, ekonomi tidak bergerak. Itu yang berlaku bila keadaan ekonomi macam ni. Sebab tu construction berada at the lowest level ni. Construction lah yang paling teruk sekali kena dulu. Begitu juga dengan krisis mata wang. Apabila isunya George Soros lah orang katakan buat manipulasi mata wang, negara-negara ASEAN ni, Malaysia, Indonesia, Thailand, termasuk Singapura, habis semua duit kita semua merudum, jatuh. Jadi menyebabkan interest rate terpaksa dinaikkan. Jadi menyebabkan construction menghadapi masalah yang besar. Sama dengan ekonomi juga. Okay. Kemudian, tahun 2009, perkara ni berlaku di US, tak ada kena-mengena dengan Malaysia pun. Dia lebih tertumpu pada US. Tetapi, masalah dia, apabila berlaku dekat US, dia akan affect kita sebab kita ekspor banyak produk ke US pada masa tersebut lah. Sekarang ni, benda yang sama berlaku dekat China. China sangat penting kepada global economy kerana hampir 25% produk keluaran China berada di semua negara dalam dunia ni. Jadi apabila berlaku apa-apa dekat China, jadi banyak negara akan terjejas. Dulu US, sekarang ni China. Okay, China punya, sebab China ni produce banyak keperluan dunia lah. Maksudnya sampai 1/4 daripada keperluan barang-barang dunia ni dikeluarkan di China. Tapi yang senario yang 2009 ni ada kaitan dengan US. US ni berlaku apa tau? Berlaku kita panggil mortgage. Isu mortgage. Mortgage ni maksudnya hutang. Di mana orang tak boleh bayar hutang. Hutang tu dipanggil macam mana? Dia manipulate hutang tu. Hutang tu atas hutang, atas hutang, atas hutang. Hutang bank tu kita panggil macam kita refinance lah. Itu dia. Hutang tu bertindih-tindih. Last sekali ramai yang tak boleh bayar. Bila orang ramai tak boleh bayar, jadi bank tak dapat balik duit. Masa inilah yang banyak yang contohnya banyak bank-bank yang besar, semua dia ada banyak isu yang dia declare bankrupt dan sebagainya pada masa tersebut. Dan oleh kerana US menghadapi masalah, banyak negara-negara termasuk Malaysia pun menghadapi masalah. Tetapi persoalan dia, kenapakah construction industry tidak terjejas teruk sampai ke bawah? Dia tidak terjejas teruk kerana negara-negara dalam dunia ni sekarang ni dah jadi cerdik sikit. Mereka ni banyak mengeluarkan dipanggil stimulus package. Macam baru ni lah, yang COVID tu kan kerajaan mengeluarkan stimulus package. Sama juga, dulu-dulu, apa yang berlaku pada tahun 85, 97, kerajaan
bukan setakat kerajaan kita, kerajaan lain-lain pun mereka ni masih lagi belajar. Jadi bila berlaku kegawatan ni, duit tadi tidak dibelanjakan. Semua simpan kat bank. Tetapi perkara yang sebaliknya berlaku. Tahun 2009, bila berlaku masalah US tu, banyak negara dalam dunia ni termasuk China, Jepun, Singapura, banyak negara lah. Semua mengeluarkan duit reserve daripada bank negara dijadikan sebagai stimulus package. Kita mesti ingat, semua negara, dia ada reserve yang dia sepatutnya tidak boleh sentuh. Dia ada peraturan dalam negara. Contoh, kalau di Malaysia, kita ada lebih kurang 105 bilion US dollar duit reserve yang disimpan oleh bank negara. Tapi kalau ikut negara, Singapura lagi tinggi. Sebab Singapura, dia ada formula, dia macam dia punya reserve dia, percentage dia lebih tinggi. Tetapi walaupun begitu, Singapura pun pada zaman COVID ni ataupun zaman yang sebelum ni pun, dia terpaksa pergi ke parlimen kerana untuk reduce percentage reserve tadi, terpaksa pergi ke parlimen, dapatkan dia punya ahli-ahli parlimen, tapi ahli parlimen pun semua geng dia juga sebab dia tak ada pembangkang kan, jadi lebih senang. Untuk apa? Untuk riliskan duit tu ke dalam public ataupun ke dalam pasaran. Jadi negara kita pun keluarkan stimulus package yang bernilai berbilion-bilion. Jadi isu dia, duit tu nak dibelanjakan dekat mana? Kalau zaman-zaman dulu ni, 2009 ni tak ada lagi ni bantuan prihatin, bantuan apa semua kan. Belum ada lagi. Dia duit tu mungkin sebahagian besarnya dikeluarkan kepada construction industry. Sebab apa dia tahu? Bila kita bagi pada construction industry, projek tu berjalan, jadi maksudnya banyak industri-industri lain lagi akan bergerak juga. Ini kalau orang tahu ekonomi, dia akan spend duit tu kat situ. Kecuali duit tu masuk poket lah. Mungkin adalah yang masuk poket separuh yang kat construction tu adalah balance-balance dia. Tetapi itulah yang berlaku. Kenapa construction industry tidak mengalami kita kata kejatuhan GDP yang jauh lebih teruk kalau ikutkan trend-trend sebelum ni. Kerana stimulus package tu dimasukkan ke dalam projek-projek. Contohnya lah, katakanlah kita ni nak buat baiki sekolah ataupun nak buat sekolah-sekolah baru ataupun hospital baru, sepatutnya kalau ikut perancangan mungkin tahun depan ataupun 2 tahun akan datang. Tetapi projek-projek itu dipercepatkan dengan duit-duit yang kita panggil stimulus package tadi. Itulah kenapa kita dapati construction industry tidak menguncup dengan lebih teruk. Dan last kali yang saya nak tunjukkan ni yang hijau ni. Construction contribution kepada GDP. Kita tengok construction ni tak banyak mana. Kalau kita tengok trend pun dia biasanya daripada 3 hingga 5% saja. Contribution dia kepada GDP. Daripada dulu sampai sekarang itulah dia punya contribution. Kalau kita tengok angka-angka yang lain pun construction. Construction mana lagi nampak tak? Ini daripada tahun 1960 construction tu 3%. 2005 2.7%. Tetapi kalau kita tengok industri lain, banyak yang dah berubah dah. Manufacturing daripada kecil dulu jadi besar. Mining pun jadi besar sikit. Lepas tu kita masih berpusing ke arah itu. Jadi apakah maksud graf yang warna hijau ni? Graf warna hijau ni maksud dia kita punya industri pembinaan ni dia belum lagi berkembang. Kalau kita tengok negara-negara maju, biasanya construction GDP ni lebih kurang dalam 10% besar. Kalau kamu tak percaya, kamu boleh cek GDP untuk negara macam Singapura, negara-negara maju lah. Japan ke, Korea ke, US ke, Europe ke. Kamu tengok GDP construction dia besar. Jadi, dalam arti kata lain, sebenarnya construction industry ini mempunyai potensi yang masih lagi besar untuk
dibangunkan. Maksudnya kita ni masih lagi belum habis projek-projek yang kita perlu laksanakan. Bukan saja-saja nak laksana, yang wajib, yang perlu. Kita ambil contoh. Kalaulah kita nak jadi negara maju, macam Singapura ke whatever lah. Singapura negara maju dah walaupun duduk sebelah kita je. Sepatutnya sekolah tidak ada banyak sesi. Kalau di Malaysia kita ada beberapa sesi. Sesi pagi, sesi petang, sesi malam pun ada. Tuition. Sampai boleh kata sampai 3 sesi lah belajar satu hari, tapi level dia macam tu jugalah. Kalau negara-negara maju, dia punya sesi biasanya pagi. Budak pergi ke kelas, sekolah, daripada pagi, mungkin dia balik bukanlah pukul 1, dia balik lewat sikit ke, pukul 3 ke. Tetapi maksudnya semua dia habiskan kat situ belajar. Bila dia balik ke rumah, petang tu dia berehat, dia bermain. Itu yang penting sebab budak-budak dia suka main. Jadi, dia kena ada masa nak bermain, petang tu. Lepas tu malam dia rehat ke, revise sikit-sikit, lepas tu tidur. That should be the way. Tapi kita kalau misalnya kita ada sesi kelas petang di sekolah dengan kemudahan yang tak berapa selesa kat sekolah tu, jadi pembelajaran pun tak ke mana sangat. Itu jadi isu. Tetapi, kenapa kita ada sesi pagi dan petang? Kerana isunya sekolah tak ada cukup bilik. Jadi maksudnya kita kena bina kemudahan sekolah yang lebih banyak. Sebab tu kalau kita lihat di negara-negara lain tu, dia punya sekolah tu dia kadang-kadang tak besar mana. Tetapi dia ada banyak. Mungkin dekat satu taman perumahan tu, dekat jalan ini, untuk kelompok rumah-rumah kat situ, dia ada satu sekolah. Kecil. Lepas tu nanti ada lagi. Itu baru betul. Kita ni memanglah, sekarang ni dalam satu taman pun dah ada banyak sekolah, tapi kadang-kadang di taman yang lain tu dia tak ada sekolah. Dia longgokkan kat satu taman. Taman-taman yang lain-lain tu kena travel untuk pergi ke sekolah tersebut. Okay, itu contohlah bagaimana construction industry ni dia masih banyak lagi yang perlu dibangunkan. Okay? Sebab tu kamu jangan kecewa misalnya kamu graduate tahun depan ke ataupun 5 tahun lagi ke ataupun banyak tahun lagi, sebenarnya dia punya keperluan civil engineer ni tak pernah hanya kurang. Berdasarkan yang permintaan ni lah. Lagipun kalau kita tengok trend sekarang ni. Trend sekarang ni pelajar di Malaysia ni yang kita tengok banyak yang dah kurang ambil sains. Sebab tu universiti pun banyak yang ambil yang benda-benda yang social-social ni. Sains punya student dah semakin kurang. Tambah pula engineering. Jadi semakin kurang orang yang nak belajar engineering. Banyak orang yang belajar tentang benda-benda yang senang lah. Macam hotel management lah, tourism lah. Benda-benda yang servis-servis yang simple-simple. Yang art-art lah. Benda-benda yang bukan real engineering. Sebab engineering ni macam susah sikit. Jadi dengan secara tersebut, orang yang nak jadi engineer ni sebenarnya semakin hari semakin kurang. Sedangkan permintaan dia banyak. Okey, jadi itu yang kita nak sebut di dalam slide ni. Jadi yang lain-lain tu hanyalah tambahan data untuk kamu melihat. Okay. Dan for sure, industri pembinaan ini naik turun dia punya GDP ni banyak bergantung kepada mega project. Mega project yang nak dibangun ataupun dirancang ataupun yang nak dibangunkan. Contohnya, kita di Malaysia ni kita ada big project yang dah dirancang. Cuma ada sikit isu lah, ada pertukaran kerajaan, LRT 3 lah, MRT 2 lah. Lepas tu kita ada Bandar Malaysia lah. Kita ada TRX tu pun tak habis lagi. Lepas tu kita ada ECRL lah. Kita ada high speed train lah. Kita ada double tracking yang Johor punya link. Lepas tu kita ada few Pen Borneo pun tak habis lagi. Jadi bila ada projek-projek yang tu, jadi projek itu memakan masa few years. Jadi nilai GDP untuk construction tu dia akan jadi tinggi untuk beberapa tahun yang akan datang lah. Itu pun sekiranya projek-projek itu dia tidak di-chef ataupun di-postpone
sepatutnya projek itu pun dah dirancang on aja lah. Okay. Kerana dia mungkin menggunakan private financing, bukan duit kerajaan. Okay, itu benda yang kita nak bagi tentang overview of construction industry. Kita just nak sebut last slide ni. Untuk slide 1A ni. Kita tengok contoh, tadi kita dah tunjuk bajet kerajaan Malaysia. Malaysia punya bajet ni 300 bilion. Bukan US, RM. Kalau 300 bilion ni maksudnya dalam 60 je. 6 kali 4, 24, 7 kali, katakanlah tak sampai pun dalam 75 US bilion. Inilah bajet kerajaan Malaysia, 75 bilion. Sedangkan US, dia punya bajet dia ialah 4 trilion. 4 trilion ni maksudnya 4,000 bilion US dollar. Perbanjalaan bajet saja. Jadi kita tengok berapa besar contohnya kerajaan Amerika ni. Daripada segi bajet dia, itu belum lagi dia ekonomi. Sebab tu apa-apa berlaku kepada US ni daripada segi ekonomi, memang dia akan ada impact kepada satu dunia lah, akan impact. Dan kalau kita lihat kerajaan US ni, walaupun bajet dia besar, tengok berapa banyak dia spend untuk military. Boleh dikatakan berapa ni? Ini military. Defense 600. Okay. Kalau kita tengok 1 bilion, 1/3. Bukan 1/4 ni spend untuk military. Lepas tu bayar hutang lagi. Kerajaan kita pun bayar hutang banyak juga. Projek-projek yang dah berlangsung bayar hutang. Jadi itu contoh bajet Malaysia dengan bajet US. Sebab tu apa-apa yang berlaku kepada US ni, dia akan ada implikasi kepada kita punya ekonomi. Okay, jadi kita habis on